minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Okey. Baik. Terima kasih. Alright. So cikgu pun tak nak ambil masa yang lama. Okey, tapi korang kena tahulah beberapa perkara tentang histogram. Okey, baik, kita sambung lagi. Okey, histogram, masa kamu jawab masa exam pun kamu ada soalan tentang histogram, dan histogram tu pun cikgu tak ambil yang paling mudah saja, tak adalah susah sangat. Tapi ada lagi satu benda yang dalam bentuk histogram di mana kamu kena faham betul-betul. Dia sebenarnya yang part 2 ni dia agak sukar sedikit kalau kamu tak fokus. So soalan ni ada dalam kehadiran, jadi kamu kena faham betul-betul. Kalau tak faham nanti sila tanyalah. Okey. Baik, jadi tanpa melengah masa, cikgu akan terus masuk kepada tajuk topik histogram part 2 Baik, so cikgu akan share screen. Okey. Nampak share screen cikgu? Nampak. Okay, baik. Alright. So kita akan sambung histogram part 2. Okey. So kita terus masuk equation Baik. Sekarang ni hari tu kita belajar tentang histogram senang. Kali ni kita tengok soalan yang dia agak mencabar sedikit. Okey, tengok soalan ni. Some cyclists from a local cycling club go out for their usual Sunday ride. Okay. There are many different lengths of roads to suit cyclists of all abilities. Okay, ni sebenarnya ada dalam soalan exam. Okay, cuma cikgu tukar hari tu kepada soalan exam yang lain Okey, tapi sebelum cikgu kalau cikgu akan bagi skema jawapan untuk US1 nanti lepas habis kelas Lepas tu kamu ada juga homework untuk buat yang histogram part 2 ni. So sabar je lah Okey, baik. So kita tengok kat sini, histogram below shows this information. Okey, baik. Soalan pertama dia kata okey, estimate the number of cyclists who rode for 30 kilometers or less. Okey. So hari tu kita dah belajar bahawa untuk cari number of cyclists bermaksud dia ni adalah frekuensi. Okey, frekuensi. Tapi dekat sini dia bagi frekuensi density dan dia ada nilai 1, 2, 3 sampai 10. Okey, dia ada nilai dia. So yang kita akan buat nanti adalah kita akan kira berapa dia punya class width dia. Okey, formula kena ingat, frekuensi kan sama dengan frekuensi density darab dengan class width. Okey, so yang ni formula yang kamu tahu. Jadi untuk kilometer untuk yang antara 0 sampai 20 ni dia punya frekuensi adalah 20 darab dengan 4, kamu akan dapat 80. So untuk itu antara sampai 20 kan. Lepas tu daripada 20 sampai 30 pun okey, 20 sampai 30. Okey, dia punya width dia nilai kat sini 10, betul tak? Jadi 10 darab dengan 10, jadi sama dengan 100. Okey, jadi kamu dah tahu total dia untuk soalan ni senanglah, iaitu 100 tambah 80 sama dengan 180. So ni jawapan untuk E. Okey, baik. Yang cikgu tak ajar lagi adalah yang B. Okey, kat sini dia kata find the estimate for the mean journey length to the nearest kilometer. Yang ni yang cikgu tertinggal hari tu. Okay. Dan ini bukan satu je, ada banyak lagi Baik, tengok. Jadi apa yang kita kena buat? Pertama, kalau soalan nak cari estimate mean, kamu kena construct table. Okey, so table yang kamu kena buat adalah pertama kita kena buat dulu distance. Ini table yang kamu kena buat lah bila buat mean. Kemudian kamu kena masukkan frekuensi. Okey, frekuensi sebenarnya kamu dah tahu. Frekuensi nilai dia adalah yang itulah, class width darab dengan frekuensi density. So untuk 0 hingga 20 cikgu kita dah cari tadi 20 dan 4 dapat 80. Okey, kemudian frekuensi untuk 20 hingga 30
Kita dah cari tadi 10 darab 10 kan. Kan 10 kan, panjang ni 10 darab dengan 10 sini. Ni 10 kelas width, yang ni 20. Okey, untuk 30 sampai 57. Okey, ni sebenarnya sampai 57 ni 57. Jadi kelas width dekat sini adalah 27. So sebab tu 27 darab dengan 2, iaitu dia punya frequency density dapat 54. Alright, kemudian daripada 57, alamak. So daripada 57 sampai 70, kelas width dia akan jadi 13. Lepas tu dia punya frequency density 9. Sebab tu 13 darab 9 dapat 117. Jadi semua kita kena cari dulu total dia. So kita akan dapat total frekuensi kita adalah 471. Okey. Jadi untuk cari estimate method mean. Okey. Oleh kerana kita punya histogram ni adalah group data. Okey, apa maksud group data? Group data adalah yang mempunyai kelas. Ingat masa form 2 kan. Bila ada dia punya kelas, ni kelas ni 0 hingga 20, 20 hingga 30 ni kelas. So kita panggil di group data. Bila group data, pertama sekali kita kena cari midpoint. Okey, midpoint macam mana boleh dapat 10 ni? Kita dapat apabila kita tambahkan daripada upper boundary tambah dengan lower boundary. Maksudnya 0 tambah 20. Lepas tu kita bagi dengan 2. Kita akan dapat 10. Begitu juga dengan antara 20 hingga 30. Macam mana dapat 25? Sebabnya 20 tambah 30 bahagi 2. Sebab tu dapat 25. Sama juga 43.5 ni datang daripada 57 tambah 30. Kan 57 tambah 30 per 2. Yang ni datang daripada 57 tambah 70 per 2. Okey, benda ni semua kamu kena cari midpoint bagi setiap kelas. Sebab ni adalah group data. Kalau group data memang kena cari midpoint. Okey, daripada group midpoint, dah dapat midpoint, kamu kena darabkan frekuensi dengan midpoint. Sebab tu dapat 800. Mana datang? Iaitu 80 darab 10. Kan? Ni 80, ni 10, dapat 800. Yang ni 100 darab 25. Sebab tu dapat 2500. Darabkan semua. Semua dapatkan. Bila dah dapat, kamu akan dapat total M darab F ni. So, untuk cari estimated mean adalah jumlah total of M darab F ni, yang ni, bahagi dengan jumlah frekuensi. Kamu sebenarnya dah pernah belajar mean kan? Mean sebenarnya Fx darab over N F, the sum of Fx over sigma of F. So F ni apa? Frekuensi. So Fx ni apa? X ni sebenarnya adalah midpoint. F ni adalah frekuensi darab midpoint. Jadi Fx ni adalah frekuensi darab midpoint. Samalah. Formula ni kan kita dah belajar. So ini dia punya jawapan dia. So ini adalah 48.15. Tapi oleh kerana soalan ni dia kata nearest kilometer, nearest kilometer, maksudnya kamu kena buat jawapan dalam bentuk nombor bulat lah. Kan? Nearest kilometer. Paling dekat dengan 48.15 ni siapa? Jadi 48 lah. Okay, jadi jawapan itu untuk cari estimated mean. Okey, ada soalan guys? Tak ada faham Setakat ni, ini cara dia untuk cari mean. Yang ni yang cikgu tak ajar itu. Tapi sebenarnya kamu dah belajar mean masa form 2. Dan cara dia sama je. Cuma kali ni kita guna unequal width. Okey, so kena cari midpoint. Baik, ini soalan yang pertama. Soalan kedua, kadang-kadang dia tak bagi histogram. Kadang-kadang dia bagi soalan macam ni. Dia kata, here is some information about the width with 120 dash. Ada 120 dash. Okey, dia bagi dekat sini, width antara 90 sampai 95 cm, kamu dapat 32 bilangan dia.
Antara 95 hingga 110, kamu ada 60 frekuensi. Antara 110 hingga 120, kamu dapat 28. Okey, jadi dia bagi nilai dekat sini siap-siap 120. Soalan dia, estimate the number of dash with width less than 100 cm. Okay, less than 100 cm. Maksudnya, kalau kamu tengok, okay, ni adalah less than 100 cm. Okay, tapi dekat sini, kalau kamu tengok yang kelas yang kedua, dia antara 95 sampai 110. Okay. Maksudnya dekat sini dia dah tercampur sekali antara yang less than 100 dengan greater or equal 100. Jadi dah tercampur. Jadi frekuensi dekat sini untuk 32 ni memang less than 100 dah. Yang ni memang less than 100. Is undeniable. Okay, kalau yang kedua ni, dia sebenarnya dia dah campur antara less than 100 dan greater or equal 100. So, macam mana kita nak eliminate benda ni? Frekuensi yang ni. Yang ni yang menjadi cabaran selalunya soalan macam ni. Tapi dia tak mencabar sangat untuk soalan ni. Tapi tengok betul-betul. Okay, baik. So, kita nak less than. Maksudnya, kita nak yang ni dengan yang ni. Tetapi dia dah campur dekat sini kelas, dan dia campur dengan ni pula kan. Di mana kita tak nak benda tu. So, apa yang kita buat adalah pertama kamu kena cari dulu dia punya panjang class width daripada 95 hingga 110. Okey, class width untuk antara 95 hingga hingga 110, macam mana nak cari? Beritahu cikgu. 110 tolak 95. Bagus. 110 tolak 95. Kamu akan dapat class width dia 15. Okey. Ni kena ingat, kena tengok betul lah. 15. Okey, ni pertama. Baik, tapi kita kena cari class width. Bukan class width lah, kita nak kena cari width antara 55 hingga bawah 100, less than 100. Macam mana nak cari kalau width ni? 100 tolak 95. Bagus Aidil. 100 tolak 95. And then kamu dapat 5. Okey, sekarang tengok betul-betul. Kawasan yang width ni adalah kawasan di mana dia less than 100. Okey. Macam mana kita nak cari frekuensi untuk kawasan ni? Okey, cara dia adalah kita ambil width dia bahagi dengan class width dia. Kawasan kelas tu lah. Baik, darab dengan frekuensi, kelas frekuensi dia tu, iaitu 60 lah yang kita dapat tadi tu. Ini 60. Sini. Okey, yang ni 5 ni pergi atas ni. Yang kelas width dia bawah dah 60. Jadi, kamu akan dapat kawasan yang kedua tu, kamu akan dapat jawapannya 20 nilai dia. 20. Jadi, untuk cari ni, menjawab soalan width less than 100 cm adalah kamu kena buat 32. Kenapa 32? Sebab kan 90 hingga 95 kan bawah 100. Jadi 32 tambah dengan 20. Then kamu akan dapat jawapan dia berapa guys? 52. 52. 52. Very good. So inilah cara kita untuk cari frekuensi di mana melibatkan kelas yang tak sama. Jadi kena faham betul-betul Ni kawasan bawah 100, ni kawasan bawah 100 dan 100 dan ke atas. Jadi kita tak nak yang ni. Kita nak eliminate yang lebih 100 dan ke atas ni. Macam mana? Kita buat macam ni. Ini cara jalan kerja dia. Okey.
Tengok betul Okey, hadam gambar baik, tengok. Alright. So, cikgu akan sambung lagi soalan seterusnya. Okey, baik. Sekarang kita masuk soalan ketiga. Baik, soalan ketiga. Baik, kali ni kita dah masuk soalan yang lebih mencabar. Iaitu, tengok soalan ni. Untuk bawah, below is a histogram showing the times taken to complete the quiz. Okey, so dia kata kat sini, 44 people took between 0 and 1.5 minutes. 44 people. Work out how many people took between 3 and 4 minutes. Baik, sekarang cuba kamu tengok histogram dekat sini. Apa yang tak kena dengan histogram dekat sini sekarang, guys? Tak, dia tak list frequency density dia. 3.5. Tak dengar? Dia tak kasih scale untuk frequency density. Yes, dia tiada scale untuk frequency density. Kalau kamu tengok dekat sini, scale dia boleh macam-macam. Boleh macam-macam Mungkin kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun sini 5, 10, 15. Jadi kita tak tahu. Jadi dekat sinilah masalah kita untuk mencari macam mana nak cari bila dia tak bagi scale tu. So, apa yang kita buat, kita akan guna maklumat yang ada pada soalan. Iaitu 44 people took between 0 and 1.5 minutes. Yang ni kita kena guna. Okey, jadi untuk nak cari kosong sampai 1.5 minit, kawasan dia adalah daripada kosong sampai 1.5 kat mana? Sini. Kan, betul tak? Jadi kawasan dia di sini. Di sini. Semua kawasan dia sini. Okey. Dia kata dekat sini adalah 44 people. Remember, 44 people ni adalah frekuensi. Tapi dekat sini dia bagi frekuensi density. Tapi dia tak bagi nilai. Tapi dia bagi antara 0 dan 1.5. Itu keyword dia. So, apa yang kita buat untuk soalan ni adalah kita akan guna teknik yang lain pula, iaitu kita akan kira calculate the small squares. Apakah itu small squares? Small squares yang ni lah, yang kecil ni, yang kecil comel satu, yang kecil comel sangat ni. Itu masuk small squares. So, apa yang kita buat, pertama kita kena kira berapa banyak small squares yang dilorikkan di sini. Okey. Jadi kita dah tahu kawasan dia sampai sini. Silap. Ayolah. Betul lah tu. Sampai situ je. Aduh, silap. Jangan terlebih Kawasan dia sampai yang cikgu buat tadi garisan tu. 1.5 sampai sini je. Sini. So sampai sini je. Gitu ni. Gitu. Okey. Baik. So apa yang kita kena kira? Kita kena kira kawasan yang melorikkan ni dia punya small squares ada berapa banyak. Jadi kita akan kira daripada satu persatu, iaitu daripada 0 sampai 1. 0 T sampai 1 small squares. Okey, small squares kalau kamu kira daripada 0 sampai 1, dia ada 10 senggat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10. Darab dengan daripada bawah ke atas. Ada berapa kotak kecil yang kamu kira? Senggat berapa banyak kecil ni? Ada berapa guys? 12. 13 13 ke 12? 12 kan? 12 kan? Okey, jadi dapat 12. So kamu ada 120 small square. Okey, tapi ini sampai nombor 1 je kan? Dia kata sampai 1.5. Jadi kita kena tambah lagi 1.5. Jadi 1.5 sampai daripada sini sampai sini. Kan? Sekejap cikgu padam balik Nanti kan pening.
Okey. So daripada sini sampai sini ada 5, betul tak? Jadi antara 1 hingga 1.5 ada 5 senggat bawah sampai ke atas ni ada berapa guys? Ada berapa squares? 20. Ada 20. Jadi kamu akan dapat 100 small squares. Okey, jadi kita kena totalkan. Total dia kita dapat berapa small squares semua sekali? 220. 220. Bagus, 220 small squares. Jadi ini menunjukkan 220 small square adalah sama dengan 44 people. Maksudnya gitu. Bagi tahu cikgu, macam mana nak dapatkan berapa banyak small square untuk satu people? 220 bagi 220 bahagi 44. 44. Berapa guys? Berapa small 5. squares? 5. Jadi ada 5 small square. Jadi satu people menunjukkan 5 small square. Okey. Barulah kita boleh jawab soalan work out how many people took between 3 and 4 minutes. Maksudnya between 3 and 4 adalah daripada sini sampai ke sini. Daripada sini sampai ke sini. Aduh gila apa. Gini. Okey, daripada 3 sampai 4. Okey. Bagi tahu cikgu berapa banyak small Hello? Dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar. Okey. Cikgu ni terkeluar kot. Aduh. Okey, sorry Sekejap Nampak skrin cikgu ke? Tak. Tak. Okey. Sorry. Okey, nampak skrin cikgu sekarang? Nampak. Okey, baik. Sorry terlepas pula. Okey. Cikgu tanya lagi sekali. Macam mana nak cari small squares antara 3 hingga 4 minit? Kira small square dalam box tu. Ya, dalam ni, dalam kecil-kecil di comel ni, kawasan yang di Lorek ni. Berapa guys? Hello? Okey, ada berapa small squares? 165. 165 datang daripada 10 darab 165, mana datang 165 ni? 10 darab 11. 10 darab 11 kan. Ini ada 11 yang kecil-kecil ni, yang kecil-kecil ni ada 10. Jadi dapat 110. Okey, jadi 110 small squares adalah mewakili 3 hingga 4 minit. So, apa kita nak cari, berapa people untuk kita nak dapatkan untuk bila dah dapat 110 ni? 5. 110 bagi 5. Yes, pandai. Untuk dapatkan nilai orang tu, kita kena buat 110
bahagi dengan 5 yang kita cari awal-awal tadi. So kamu akan dapat berapa orang kat sini? 22. Kamu akan dapat 22 peoples, 22 peoples. Okay, so tu cara untuk jawab soalan bila tak ada scale dekat frequency density. Okay, nanti cikgu akan bagi slide ni lah. Kamu kira betul-betul. Baik, kemudian kita tengok soalan keempat. Okay, soalan ni pula dia kata, below is a histogram showing how long people can hold their breath. Maksudnya dia punya histogram ni dia nak tengok berapa orang boleh tahan nafas. Dekat sini dia bagi maklumat, there were 54 people who could hold for it at least 1 minute. Cikgu nak tanya, at least 1 minute, maksudnya kawasan mana yang kita nak kena tahu? Kosong 54. 0 sampai 60. 60. Confident? 54. Betul ke daripada 0 sampai 60? At least 1 minute tu maksudnya apa? 1 minit tu paling nilainya paling kecil ke paling besar sebenarnya? Kecil. Kecil. At least 1 minute. At least. Okey, cikgu bagi situasi lain. Kosong hingga 1. Saya 0 sampai 60. 0 sampai 60 ini bukan kawasan at least 1 minute. Cikgu tanyalah kawasan mana? Kawasan A ke kawasan B? Cikgu bagi ni peluang sikit. Cikgu. Cikgu. Okeylah, cikgu bagi situasi lain. Cikgu bagi gamu gula-gula sekurang-kurangnya 2 biji. Agak-agak sebenarnya cikgu bagi paling banyak ke paling sikit 2 biji tu? Paling sikit. Paling sikit kan? Betul tak guys? Betul. Jadi paling sikit tu maksudnya 2 biji. Maksudnya cikgu boleh bagi 3 biji, 4 biji, 5 biji. Kalau mengikutkan dia punya situasi tu, kalau kamu tengok dekat sini, at least 1 minute, maksudnya sekurang-kurangnya 1 minit dia boleh hold. Maksudnya dia boleh hold berapa panjang lagi sebenarnya? Lebih ke kurang 1 minit? Lebih. Lebih 1 minit. Jadi kamu kena faham, kawasan 54 people who could hold for at least 1 minute, maksudnya at least greater or equal 1 minute. Ni maksud dia. Maksudnya kawasan dia lebih tinggi lah. Maksudnya lebih daripada 1 minit. Dengan cerita ni, orang yang boleh lebih 1 minit. 1 minit. Lebih. Macam mana dah jap. Kawasannya lebih daripada 1 minit. Macam tu lah. X dia must be lebih daripada 1 minit. Bila lebih daripada 1 minit, maksudnya kawasannya ada 2. Iaitu, yang kalau kamu tengok, antara 60 sampai 70, dia ada satu kawasan frequency density yang unik. Okay, sampai sini. Kan? Tengok lagi sekali. Kat sini dia tak bagi pun scale frequency density. Sebab tu, cikgu buat table. Jadi tengok table kat sini antara 60 hingga 70. Itu kan satu kawasan. Lagi satu kawasan yang kedua adalah 70 sampai 100. Jadi 70 sampai 100 adalah kawasan kedua. Sebab apa kita ada bar yang berlainan pula. Ni satu bar yang lain, ni lagi satu bar yang lain. Faham tak guys? Faham tak guys? Faham. Faham. Okey, bagi tahu cikgu, sekarang kita kena kira the number of square or small squares brought in the graph. Cuba kira graph cuba kira small squares antara 60 ke 70. Ada berapa? 75. 75. Bagus. Yang kedua?
60. 60. Bagus. Total dia berapa? 135. 135. Pandai Aidit. Aidit seorang jawab. Yang lain mana? Okey, kemudian kita tengok lagi. Jadi apabila kita dah dapat 135 total, apa yang kita buat? Kita kena tahu bahawa 135 small squares represent 54 people. Yang ni kena faham. Bila dah faham yang tu, baru kamu kena cari satu orang people mewakili berapa small square. Okey, cuba kira guys. 2.5. Bagus. Kamu akan dapat 1 people sama dengan 2.5 small squares lah. Small squares. Sorry small squares. Jadi, bila dah dapat yang ni, baru kita jawab soalan yang dia kata, work out how many could hold their breath for between 20 and 40 second. Jadi, apa yang kita buat? Kita akan buat table yang daripada 20 hingga 40. 20 hingga 40. Jadi, kita pecah kepada dua. Kenapa kita buat dua kelas? Kenapa ada dua kelas? Sebab ada dua bar yang berlainan. Bagus. Jadi ada dua bar yang berlainan, kena buat dua kelas kan. Ni kelas yang pertama, ini kelas yang kedua. Okey, jadi berapa untuk number of small squares ni untuk 20 hingga 30? Ni 30. Sorry. Anyone, berapa? 185. 185. Bagus. Yang kedua 30 hingga 40. Seratus. 100. 180. 180. 180? Okey. Kenapa kamu salah? Kenapa 5 darab 20? Oh, sebab soalan dia nak sampai 40 je. Sampai 40. Pandai pun. Jadi jangan tertipu dengan bulatan cikgu tu. Yang penting kamu dah faham konsep. Kawasan dia hanyalah sampai di sini sahaja. Jadi yang lorekkan dia adalah daripada kawasan ni dengan kawasan ni. Gitu. Faham guys? Faham. Jadi total berapa guys? 285. Kan? Bila 285, apa kita nak buat dengan 285 ni guys? Bahagi dengan 2.5. Bagus. Sebab tu kamu dapat antara yang orang yang boleh tahan nafas antara 20 hingga 40 saat adalah 114 orang. Itu cara untuk jawab soalan macam ni. Boleh guys? Can. Boleh. Baik. Bagus, bagus. Okey, kita tengok soalan yang terusnya. Okey, jap. Okey, ada ni soalan kelima. Kali ni dia bagi scale tapi tak lengkap pula dia punya histogram. Jadi apa kita buat? Okey, tengok pada use information. Okey, soalan dia, the table shows information about the length of fish caught by some fishermen at the local lake. So, A, use the information on the table to complete the histogram. B, use the histogram to complete the table. Maksudnya dia kita panggil apa saling lengkap melengkapi lah. Kena kamu tengok lah. Jadi soalan yang pertama dia dah bagi yang ni 0 sampai 4 frekuensi dia 32. Tapi 4 sampai 10 dia tak ada. Yang ni dia bagi tak ada. Okey, yang ni pula dia bagi 3 je bar yang ada. Tapi yang selebihnya dia tak ada. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat adalah pertama kita kena cari dulu bar yang pertama. Macam mana nak cari bar antara 0 hingga 4 ni guys?
kita kena cari apa dulu? Frekuensi darab class width. Frekuensi darab class width. Apa formula frekuensi density pula? Dia bahagi. Frekuensi bahagi class width. Frekuensi bagi kelas Frekuensi bahagi dengan kelas width. Jadi 32 bagi berapa ni guys? 32 bahagi 4. 32 bagi 4 sama dengan 8. Dan bila dah dapat 8, ambil membaris, buat tambah. Kadang-kadang soalan ni keluar macam ni. Lepas tu buatlah macam ni. Gitu. Okey, itu yang pertama. Betul-betul lah, ini cikgu tak betul ni. Ni bab tak tegak ni. Okey, jadi untuk soalan kedua, 4 hingga 10 pula. 4 hingga 10 dia tak bagi frekuensi tapi dia bagi bar. Bar dekat sini tunjuk, dia punya penunjuk dekat sini ada 3.5. Macam mana nak cari frekuensi dekat sini guys? Frekuensi density darab kelas width. Darab, yes. So frekuensi density 3.5 darab dengan class width tu berapa? 6. 6 kan? 10 tolak 4 sama dengan 6. Dapat berapa? 21. 21. Bagus. Dan seterusnya cara dia sama. Cuma yang ni 10 hingga 20 dia dah bagi siap-siap. Okey. Dia dah bagi. Okey, antara 20 hingga 40. Okey, 20 hingga 40 kena cari. Okey, so macam mana nak cari 20 hingga 40? Frekuensi density. (42) bahagi berapa guys? 20. 20. Bagi 20. Jadi jawapannya berapa? 21. Berapa? 2.1. 2.1. Jadi 2.1 adalah di sini. Okey, oleh kerana dia beza dia 5 kotak je, 5 kotak kecil, jadi dia kena potong 2 lah sini. Sini. Lebih kurang lah halalkan je lah Okey. Kamu kena buat betul-betul sebab kamu kena buat balik. Okey. Itu untuk antara 40 hingga 40. 20 hingga 40. Jadi 40 hingga 45 macam biasa 30 bahagi dengan 5. Kamu kena dapat 6. Kan? Jadi dapat 6 sini. Sini. Dia separuh sini. Gini. Lepas tu kena glory. Ni pakai membaris jangan ikut cikgu pula. Okey, lepas tu last sekali 45 hingga 55. Okey, macam mana nak cari? Kita tengok pula. Yang ni nilai dia adalah 4.5. Jadi kat sini 4.5 darab dengan 10 dapat 45 frekuensi sini. Lepas tu yang ni pula 9 ni 9 bahagi dengan 15. Dapat berapa 9 bagi 15? (0.6). 0.6. Jadi 0.6 kat sini lah sampai 70. Sini. Okey. Yes. So sebab tu jawapan dia ini macam. Okey. So ini jawapan dia. So cikgu harap kamu dapat buat lah nanti. Okey, baik. Untuk question seterusnya, ni question last kot. Okey, question last. Okey, soalan dia. A baker for a large supermarket has received a total of 185 bags of flour from different suppliers. Okay, as a result, the bags he has received are of varying weights. Okay, so the histogram shows information about the weight of the bags of flour. Okay, 15 bags of flour weight between 35 and 40 pounds. Okay, 35 and 40 pounds. Dia kata 15 bag antara 35 hingga 40. Okay, so soalan dia, A, how many bags of flour with more than 80 pounds?
More than. Bila more than maksudnya lebih daripada nilai 80 lah. Yang kedua, explain why your answer of part A is only estimate. Okay. Dia hanyalah jangkaan. Yang ketiga, what is the median of weight of bag of flour? Okay. Baik. Cikgu tunjukkan yang soalan A dengan B. Okey, baik. Untuk soalan C, cikgu nak kamu cari sendiri. Dan cikgu nak tengok macam kamu boleh tak independent tak kamu bila cari median weight ni. Dia sebenarnya dia agak tough. Jadi cikgu nak bagi cabaran kepada kamu. Okey, median kamu kena cari sendiri. Nanti soalan pun median kamu kena tahu macam mana nak cari. Kamu kena cari dalam internet lah. Cari je median for unequal width in histogram. Kat situ kamu belajar elok-elok. Okey. Baik, so untuk kita cikgu hanya jawab soalan A dengan B saja Okey, so kita tengok 15 bags of flour weight between 35 and 40 pounds. Maksudnya 35 and 40 pounds maksudnya kawasannya di sini. Separuh ni. Kan kawasan dia. Kawasan dia di sini. Kan kawasan dia di situ. Okey. So, bila kawasannya di situ, kamu kena faham berapa banyak dia punya small squares. Okey, guys, macam mana nak cari small squares untuk yang kawasan yang cikgu Dorek tadi tu? Cuba bagi tahu cikgu. Kawasan Dorek ni 2.5. Yes, 2.5. 2.5 darab 30. 2.5 darab 30. Bagus. Ataupun kalau kita boleh buat, okey, ni kan antara 5, ni kan 5 kan? Sorry. Okey, ni kan separuh kan? Ni 5, antara dia punya kelas B 5. Jadi kita akan buat juga sebagai 5/10 darab dengan 5 small square. Darab dengan, sorry, 5 senggat lah, 5 darab 5/10 darab 5 darab dengan 30. Sebab ni ada 30 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Ataupun kalau lagi bijak 2.5 lah yang ID cakap tadi. Sebab ni jawapannya pun sama, 2.5 juga. Okay, 2.5. Jadi 2.5 darab 30 berapa? 75. Kamu dapat 75 small squares. Apa kita buat bila kita dapat itu keluar Hello, dengar suara cikgu? Dengar Ya, cikgu. dengar cikgu. Dengar cikgu. Dengar cikgu. Asyik Cikgu. keluar je. Sorry Dengar. line cikgu pun dapat clear. Okay, jadi 75 small square ini mewakili apa guys? 15 bag. Yes, represents 15 bags. Okay, 15 bags. So, untuk dapatkan satu bag, berapa small square? 5. 75 bagi 15, dapatlah 5 small square. Okay, jadi yang ni lah keyword yang kita kena tahu. Okay, so baru kita boleh jawab soalan A. So, untuk more than 18, maksudnya kawasan dia adalah antara sini sampailah 100 ni. Okay, boleh faham Okay, cuba kira berapa small squares untuk 80 pounds and more.
Dia 80 sampai 90. Dia sampai 90 ni, 95 sampai 95. Lepas tu 95 hingga 100. So berapa small square kat sini? Sampai 95 ni. .5 darab dengan ada berapa small square ke atas? 10. Dapat 75. 95 ke 100 adalah .5 darab dengan 1, 2, berapa ni? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dapat 50. Jadi berapa guys? $125. Berapa? 125. Jumlahnya 225. Okey? 225 betul tak? Betul tak guys? Yang lain betul tak? Cikgu, Halo. jumlah 200. Yes, 200. Jumlah 200. Okey, maaf ya. Jadi jumlah total semua sekali adalah 200. Okey, jadi 200 small square. Jadi apa kita kena buat untuk cari how many bags? Bahagi dengan 5. Bagus. Kamu akan dapat nilai dia berapa? 40 bags, right? Okey. Cikgu, Baik. saya nak tanya kejap. Yang Ya. tu 7.5 ke 7 dia punya small square tu? Sebenarnya ada jap. Kalau tengok, tak tahulah. Oh, dia punya garisan dia ni nampak 3 lah. Kan? Sorry. Skema salah pula. Sorry tak nampak. Dia 7. Maaf 7 kan? ya. Okey, terima kasih Cikgu. Kuai. Okey. Cikgu, tapi kalau kat situ bukan 94 ke? Yalah sampai 94 lah. 94. Ya. Jadi 94. Betul. Sebab nampak dia memang betul-betul kat atas petak kan? Atas peta. Tak perasan pula. Skema ni. Aduh, okey. Jadi 7 darab 10 dapat 70. Lepas tu yang ni 3 lah, bukan 2.5. Okey, baik. Jadi okey, sorry Walaupun sedikit kesilapan, dia memberi kesan yang besar. Jadi kita kena tengok betul. Jadi dekat sini 3 darab 5 150. Jadi jawapannya 220 small square. Jadi bila 220 bukan 200. Tengok nampak. Beza sikit je. Tapi bila kita tak tengok betul-betul, ni akibat dia. So kamu akan dapat jawapannya berapa? 44. 44. Very good. Thank you very much. Okay. Alright. Boleh Okay, baik. Itu soalan yang A. Baik, soalan B. Explain why your answer part A is only estimate. Okay, bila kita cakap tentang histogram yang melibatkan pengiraan ada small square semua ni. Okay, oleh kerana soalan ni adalah histogram. Okay, dia adalah jawapannya adalah only estimate because it is paling senang nak jawab soalan exam. It is a group data. Itu je yang paling faham. Jadi cikgu tak nak pergi lebih. Kalau pergi lebih nanti kamu tak ingat. So it is a group data. Sebab apa group data? Sebab dia ada kelas. Kenapa? Okay, cikgu terangkan kenapa dia group data ni adalah only estimate. Okay, contohlah berat antara 40 sampai 50 kg dalam kelas kamu ada 20 orang. Kita tak tahu berapa orang beratnya antara 40 dan 50 tu. Mungkin yang 42 kilo berapa orang tak tahu. Mungkin yang berat 45.
gram, 40 kilogram. Berapa orang cikgu tak tahu. Sebab tu cikgu cakap, kelas kita tak tahu sangat siapa yang betul-betul nilai dia 44 dan sebagainya. Jadi sebab tu kita panggil dia only an estimate. Maksudnya kita hanya estimate sahaja. Tak semestinya betul. Mungkin jawapannya bukan 44, mungkin lebih kurang 46. Tapi estimate ni adalah untuk yang kiraan bagi histogram. Inilah paling tepat yang kita boleh kira. Okay. Jadi jawapan untuk B, it is only estimate because it is a group data. Tapi kalau nak lagi panjang, nak tahu dia punya penerangan explanation, carilah Google. Okay, cikgu harap at least kamu dapat markah untuk dekat group data ni saja. Okay, soalan yang seterusnya, okay. What is the median weight of a bag of flour? Okay, baik. Untuk soalan ni, cikgu nak kamu try jawab. Kalau kamu dapat jawab median ni maksudnya kamu memang anak yang soleh lah, anak yang soleh dan soleha. Sebab apa? Sebab dia adalah lebih mencabar daripada mencari mean dengan cari estimation. Jadi cikgu nak kamu buat sebab cikgu nak kamu faham betul-betul macam mana nak cari benda ni. Okey, median adalah titik tengah. Titik tengah position dia berada di tengah-tengah. Itu yang kita faham tentang group data. Tapi kalau group data dengan unequal width, cikgu nak kamu try cari. Siapa yang boleh cari, naik sekolah cikgu akan bagi hadiah. Cikgu lah kelas cikgu pergi kelas lain cikgu tak tahu. Tapi tolonglah semua sekali bertanggungjawab untuk cari. Bagi tahu cikgu jawapan dia sebelum naik sekolah. Okey, boleh Hello guys, dengar tak? Boleh. Okey. Baik, untuk tajuk ni okey, insya-Allah cikgu dah habiskan cover. Okey, untuk minggu depan kamu akan masuk tajuk baru. Okey, jadi sebelum masuk tajuk baru, cikgu nak kamu settlekan kerja rumah yang cikgu akan bagi dalam Telegram sebentar lagi. Okey, dah ada jawapan, cuma kamu kena tunjuk jalan kira je. Sebab dia soalan objektif. Okey, jadi itu nanti kerja rumah tu hantar pada hari Khamis lah macam biasa pada cikgu masing-masing. Okey, kemudian tapi kena tunjuk jalan kira. Cikgu nak kamu buat jalan kira. Cikgu tak nak. Lepas tu ada soalan tentang median. Okey, kamu boleh tinggalkan dulu. Okey, median tu sebab cikgu tak ajar kan. Tapi kamu boleh tinggalkan dulu. Tapi kalau dapat buat lagi bagus. Okey, nampaklah kamu sungguh-sungguh. Dekat sini cikgu nak tengok komitmen kamu jawab macam mana. Alright. So, untuk minggu depan kamu akan tak masuk tajuk baru. Okay, tajuk baru. Kamu ada lagi 3 tajuk. So, tajuk minggu depan tentang box plot. Kemudian minggu depan lagi kamu ada linear programming. Kemudian lagi satu last kali kamu ada inequalities. So, ada lagi 3 tajuk. Okey, insya-Allah dalam habis bulan 8 nanti. Okey, dalam bulan 8 kamu akan habis silibus lah. Okey, kamu akan habis silibus. Jadi bila habis silibus bulan 9 insya-Allah ada US2 untuk kamu, US2. So US2 mungkin sama ada di PDPR ataupun di sekolah. Jadi konsep dia sama. PDPR kalau masih ada PDPR, kalau buat US2 kita akan buat macam hari tu lah, macam style US1. Okey. Kita akan buat dalam style US1. Kalau kita dah masuk bersemuka macam biasalah US2 tu periksalah tempat meja masing-masing. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh kuatkan semangat, okey. Kuatkan semangat untuk belajar PDPR. Cikgu tahu dia mempunyai cabaran yang tinggi. Dan cikgu tabik kepada kamu kerana masih dapat mengegang momentum. Okey, sebab ini adalah norma baru. Jadi matematik ni pun salah satu subjek yang agak kritikal untuk kamu. Okey, pada US1 cikgu nak komen sikit US1. Okey, kenapa ada yang dapat 100, kenapa ada yang dapat kosong? Kamu dah tahulah kenapa. Okey, jadi sebab tu cikgu cakap attitude and mentality is very important for you. Okey, cikgu cakap ni berapa banyak kali sebab benda ni benda yang sama je. Okey, dia kena seiring dan sejalan. Attitude without mentality is nothing. Maksudnya kamu buat tapi kamu tak tahu, kamu tak ada hala tuju. Kan? Ataupun kamu buat ada mentality tapi tak ada pula attitude, pun sama, ke laut juga. Di ke laut Cina Selatan, kalau boleh sampai ocean, Pacific Ocean dan sebagainya. Jadi cikgu dah cakap attitude
and mentality are the orang kata crucial for you as a students, okay, to move forward, okay, without turning back, okay, without look at the past, okay. Paling senang kita tengok masa tengok US1, okay, ada yang dapat 100, ada yang dapat 0. Kenapa? Sebab apa? Adakah masih salah cikgu? Kan? Jadi kamu dah bagi tahu kan, cikgu dah bagi tahu, okay, cikgu nak bagi tahu yang ni adalah benda yang paling penting untuk kamu. Okay, tengok ada yang dah tinggalkan cikgu. Kelas belum habis tapi dah ada yang left. Jadi ini pun salah satu attitude. Mungkin cikgu anggap apa? Okeylah. Husnuzon, mungkin dia punya internet dah habis. Okey, tak apalah, tak masalah. Tapi kalau dia saja-saja left, okey. Apa perasaan cikgu kamu semua? Apa perasaan kamu? Apa perasaan ibu apa? Okey, jadi cikgu harap lagi sekali tolonglah attitude dengan mentality, dua benda ni adalah paling penting dalam hidup kamu sebagai seorang pelajar. Okey, attitude without mentality is nothing. Mentality without attitude also nothing. Okey, so itu saja. Jadi cikgu minta maaf sekali lagi ya. So yang baik semua dari Allah, yang tak berapa baik tu dari cikgu lah. Cikgu mengakui kelemahan cikgu, tapi cikgu harap kita sama-sama memperbaiki kelemahan masing-masing. Alright, jadi itu saja yang cikgu rasa untuk beritahu. Jadi sebelum kamu makan hari, solat ke apa, tolong isi kehadiran yang dibagi. Alright, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa sallallahu wa tawasaw. Okay, thank you very much class. Thank you very much. Guys. Terima kasih cikgu. Sama. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you teacher. Welcome. Bye bye you. Terima kasih cikgu.